Sebentar tadi kita bincangkan sedikit tentang inflasi dan bagaimana kerajaan memainkan peranannya dalam menstabilkan harga barangan dengan menggunakan subsidi. Subsidi adalah satu langkah sederhana ataupun langkah jangka pendek sahaja. Namun kita sebagai rakyat juga boleh memainkan peranan. Ya, dengan cara yang juga disarankan oleh tetamu kita seketika tadi, iaitu urban farming ataupun dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai pertanian bandar. Jadi kita nak mengetahui dengan lebih lanjut bagaimana kita boleh melaksanakan pertanian bandar ini. Kami bawakan seorang tetamu menerusi panggilan video pada pagi ini. Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada Juliana Megat selaku Timbalan Pengarah Bahagian Pertanian Bandar Jabatan Pertanian Putrajaya. Assalamualaikum, selamat pagi Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Puan, kita mungkin boleh mulakan dengan memberi definisi apakah yang disebut sebagai pertanian bandar. Okey, terima kasih ya. Secara umumnya pertanian bandar ni membawa maksud menjalankan aktiviti menghasil, memproses dan memasarkan ya makanan dan produk makanan di dalam bandar dan juga di pinggir bandar. Pelbagai kaedah yang digunakan seperti kebun komuniti, rooftop, plant factory, microgreen ya, dan mengitar semula sisa buangan organik untuk dijadikan sumber tenaga baru. Selain daripada itu, aktiviti pertanian bandar juga digalakkan untuk menghasilkan pelbagai hasil tanaman produk pertanian untuk kita gunakan secara sendiri ataupun secara komersial. Jabatan Pertanian melalui bahagian pertanian bandar telah melaksanakan pelbagai aktiviti pertanian bandar di kawasan bandar dan juga di pinggir bandar, termasuk di Sabah Sarawak dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Okey. Dan bila kita bercakap berkenaan pertanian bandar ni, bandar selalu terkait dengan ketandusan tanah. Tanah yang tidak berapa mencukupi. Maklumlah bandar ada banyak bangunan yang tinggi dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk kita mengaplikasikan konsep pertanian ini dalam kita berada dalam bandar dan sebagainya? Okey, bagi mereka yang ingin bercucuk tanam, bertanian bandar ataupun berkebun ya di kawasan di laman mereka, sebenarnya ya, dan juga tidak mempunyai keluasan yang besar seperti di kawasan kediaman yang agak terhad, tetapi masih mempunyai kawasan berumput ya dan juga permukaan konkrit seperti di belakang rumah ya, biasanya di rumah-rumah taman. Jabatan Pertanian memperkenalkan satu konsep tanpa gali. Kaedah ini dengan menggunakan raised bed ataupun keyhole, iaitu membuat lubang kunci di tengah untuk meletakkan baku kompos, seperti yang banyak berlaku di Australia dan juga Kanada. Kaedah ini bukan sahaja mengoptimumkan kawasan keliling rumah ya. Jadi apa yang menarik, kaedah ini kita boleh menggunakan sumber yang ada di sekeliling kita seperti kotak, seperti daun-daun kering, dan kita juga boleh menggunakan shredded paper, tanah lama yang tidak bernutrien, dan juga kita menggunakan bahan penggalak. Okey, jadi kaedah raised bed ini telah kami perkenalkan ke pelbagai pusat seperti di Pusat Belia Negara dan juga di beberapa persatuan kawasan permainan lain. Selain itu, bagi mereka yang tinggal di apartmen, boleh mempraktikan kaedah vertikal ya, kaedah kebun tingkap dan juga penanaman microgreen di dalam rumah dan juga pembuatan taugeh. Okey, jadi pembuatan taugeh boleh dibuat oleh suri rumah dan juga boleh jual sekiranya berlebihan. Okey, selain daripada itu kita boleh menggunakan semula ya konsep recycle to upcycle, iaitu dengan menggunakan bekas plastik seperti botol minuman, bekas-bekas kosong ya yang kita guna semula sebagai bekas untuk menanam. Jadi ini secara tidak langsung, selain daripada kita menanam, kita dapat juga memelihara alam sekitar kita. Ya, dan selain daripada itu, susunan secara menegak lah, iaitu vertikal, boleh membantu untuk menjimatkan ruang untuk kita berlaman ya. Sebagai contohlah, segala pasuan bekas tanaman yang disusun secara menegak boleh menjimatkan ruang kawasan laman kita dan juga boleh menanam pelbagai jenis makanan yang biasa kita makan. Jadi ini adalah elemen kreativiti yang boleh diterjemahkan ya dalam kita bertani di rumah lah.
Tauge tauge. Sedap dimakan dengan nasi ayam. Dan kalau skala besar tu memang kita sedia maklum bahawa Jabatan Pertanian akan memberi bantuan kepada petani-petani di luar bandar yang berskala besar sebenarnya projek-projek mereka. Tapi untuk petani bandar ni kalau dia menanam tauge sekalipun sudah tentu skalanya akan jauh lebih kecil. Jadi adakah ia juga akan mendapat bantuan dan tunjuk ajar daripada pihak Jabatan Pertanian? Ya, sudah tentu. Kami orang kata jual ilmu, kita sharing knowledge ya. Jabatan Pertanian sentiasa mengadakan siri-siri latihan secara teori hands on kepada mereka dengan percuma ya, sebab kami di Jabatan Kerajaan memberi khidmat secara percuma, dan selain pada itu memberi khidmat teknikal, pemantauan secara berterusan dan memberi bantuan galakan berbentuk input pertanian bagi mereka yang menyertai secara berkelompok, iaitu secara komuniti. Dan adalah digalakkan bagi mereka yang ingin memulakan aktiviti pertanian, penanaman di kawasan kediaman mereka dan bergerak secara kebun komuniti ya, seperti mana di kebanyakan negara di luar sana, minimumnya adalah 10 orang ya. Ini sedikit sebanyak dapat menggalakkan ya bagi penglibatan masyarakat setempat untuk berkecimpung di dalam bidang penanaman, dan juga secara tidak langsung boleh menarik minat mereka yang kurang minat menjadi minat kalau dibuat dalam bentuk kumpulan macam tu. Ya. Okey. Cumanya bila kat rumah ni satunya tadi cabarannya tanah. Okey, tak apa, boleh diselesaikan atas apa tip yang dikongsikan tadi. Jenis-jenis pokok pula yang sesuai untuk ditanam di urban farming. Takkan kita nak tanam pokok getah pula contohnya kan? Besar tinggi kan, pokok durian kan. Jadi apa jenis-jenis tanaman yang sesuai untuk ditanam? Betul. Apa yang kita biasanya tanam dan kita syorkan kepada mereka yang di bandar adalah apa yang kita biasa makan, apa yang kita biasa beli di pasar. Ya, antaranya sayuran singkat masa ya, dalam masa 30 ke 40 hari seperti salad, seperti sawi, bayam, kangkung dan juga tanaman buah seperti cili, tomato, terung kan. Okey. Limau kasturi, limau purut, pandan, banyaklah kan. Dan ulang-ulangan seperti salem, ulang raja dan juga pegaga. Jadi sebenarnya dengan kita tanam sendiri, so kita bukan saja boleh mengurangkan kos, kita tak perlu nak keluar buang masa. Ya. Ya, betul. Petik je terus masak terus makan. Lagipun kita nak guna hanya beberapa helai saja. Ya, betul. Jadi selain daripada Kuala Lumpur mungkin selepas ni akan menjadi bandar pertanian bandar, tetapi selain daripada Kuala Lumpur, apakah negara-negara lain yang mengamalkan pertanian bandar seumpama yang disebutkan oleh puan tadi? Ya, okey ya. Aktiviti pertanian bandar ni sebenarnya satu aktiviti yang universal yang bukan saja dilaksanakan di negara kita, malah di beberapa negara di luar sana ya, seperti contoh ya Argentina ya, sepanjang 2 dekad yang lalu, iaitu pada tahun 2001 mereka mengalami kejatuhan ekonomi. Jadi sebahagian daripada proses pemulihan ini, Bandar Rosario ya melancarkan projek pertanian bandar yang berkembang maju ya, contoh program pertanian bandar Rosario. Dia bermula kecil dan sehingga kini berkembang hampir mengeluarkan 2,500 tan setahun. Jadi semua tanaman ini dikerjakan secara organik lah, dan juga boleh menghiasi landscape bandar. Selain pada itu, di Melbourne, Australia yang berkepadatan 4 juta penduduk, mereka mempraktikkan amalan membuat kompos ya sebagai baja utama tanpa menggunakan baja sintetik. Jadi konsep kebun komuniti dan ruang kosong di jalan raya yang dinamakan kebun jalan. Kedua negara ini mempraktikkan secara 100% penggunaan raised bed ya, kerana penggunaan raised bed dari material kayu cedar dan juga redwood kukuh dan tahan lama ya, di samping mudah memiliki hasil, pada masa yang sama dapat merawat dan memulihkan tanah bandar. Dan landscape persekitaran juga menjadi cantik. Dan seterusnya contohnya adalah negara Kanada ya, yang mempraktikkan konsep cottage garden, iaitu konsep kebun dapur yang mengandungi 4 elemen, iaitu sayur, buah, herba dan juga bunga hiasan ya, untuk mencantikkan kawasan di kalangan mereka yang bekerja ya. Di Kanada mereka yang bekerja sempat lagi tanam. Dan contoh satu lagi ya, di Medellin, Colombia, melalui pejabat datuk bandarnya telah menggalakkan pernyataan penduduk bandar
yang mempunyai sekurang-kurangnya 10 meter persegi boleh mengambil bahagian dalam program tu. Jadi mereka juga dibekalkan, diberi percumalah peralatan, benih, tunjuk ajar, bengkel untuk menyertai kursus tanaman, rawat tanah dan juga untuk menyelenggara lah. Dan contoh satu lagi ya, di negara ASEAN, Singapura, Filipina dan juga Indonesia lah selain daripada kita di Malaysia. Jadi semuanya objektifnya sama, iaitu untuk kegunaan sendiri. Dan lebih mereka boleh jual dan boleh menyumbangkan sumbangan kepada masyarakat setempat lah. Okey. Kita risau nanti ada yang tanam cannabis pula kat Malaysia. Pun farming ke tanam sendiri. Sebab dekat Thailand dah boleh pakai cannabis kat Malaysia insyaAllah nanti. Okey, satu lagi nak cakap berkenaan dengan tanaman ni. Bila kat bandar, faktor pencemaran lah kan. Udara, tanah, ada banyak kilang dan sebagainya. Jadi macam mana ni? Kita perlu mengambil kira faktor-faktor pencemaran ini sebelum kita memulakan penanaman. Betul, bercakap pada tidak dinafikan ya, aktiviti pembangunan seperti sisa kilang ya, dan juga pokok-pokok yang dah telah lanjut usia ya. So tidak menjadi masalah untuk aktiviti pertanian bandar ni. Kita boleh buatnya secara yang saya beritahu tadi adalah secara resbek lah. Walaupun tanah itu tidak sesuai sebab kita tidak perlu menggali tanah. Jadi sebenarnya banyak kaedah, antaranya ialah selain daripada dalam pasu ya, yang selama ni kita memang praktikkan, kita boleh guna tanpa tanah. Kita jadikan hidroponik, fertigasi ya, sebagai kaedah menanam. Okey, contohnya kalau kita nak juga guna kawasan yang tanah tidak subur, sebenarnya yang kita namakan sebagai desktop soil ya, kita perlu rawat tanah tu terlebih dahulu yang kita panggil konsep rejuvenasi, meremajakan tanah tersebut ya, dengan membuat penghapuran, kita tambah penggalak tanaman untuk mempercepatkan ataupun dalam tanah tersebut mengandungi mikroorganisma baik ya, supaya dia boleh menyuburkan tanah tersebut. Macam tu. Jadi kaedah-kaedah ini dia mewujudkan satu kehidupan beroksigen dalam tanah dan seterusnya menyuburkan tanah tersebut. So kita tak ada masalah walaupun tanah di bandar yang banyak tercemar, kita masih boleh menanamlah dengan menggunakan kaedah tanpa gali tadi. Okay. Baik, nasihat akhir daripada pihak Puan kepada mereka yang berminat untuk menjadi petani bandar. Okey, nasihat saya macam ni. Yang pertama sekali kena ada minat lah. Kalau tak ada minat, rajin, kita bagilah satu input pertanian kepada mereka pun takkan jalan. Ya. Dan satu lagi, orang kata keinginan untuk mendapatkan ilmu penanaman. Ya, apatah lagi ya kita sebagai Muslim ya, tanaman dan kehidupan adalah satu perkara yang berkaitan antaranya ya. Analoginya percambahan adalah proses kehidupan di muka bumi sebagai bukti kekuasaan Allah mentadbir alam sekitar. Jadi kita hendaklah melihat keunikan percambahannya biji benih sebagai bentuk keimanan kita pada Allah. Ya, dalam Quran sendiri ya terdapat 44 ayat yang berkaitan amalan pertanian. Jadi kita perlulah orang kata apa? Tanam sendiri apa yang kita nak makan. Okey. Dan satu lagi, ini merupakan amalan bertani adalah satu amalan yang begitu lama ya, bermulanya tamadun di dunia ini. Jadi kita tanamlah sendiri makan sayuran kita dan sekiranya lebih boleh menjana pendapatan. Okey, baik. Dan pasti kena green finger lah. Takut ada kata tangan panas nanti tanam tak jadi pula kan. Ya, tanam 10 tak hidup. Itulah. Dia penting ada minat lah, dan hubungi pejabat petani yang berdekatan lah untuk mendapatkan khidmat nasihat ataupun dengan email dan surat kepada pengarah bahagian petani bandar Jabatan Petanian Putrajaya lah. Okey, baik. Kita doakan yang terbaik untuk satu lagi cadangan untuk membantu mengurangkan inflasi ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Juliana kerana sudi bersama kami. Sama-sama. Dan harapan kami semoga akan ada lepas ni beberapa orang petani bandar yang mencipta nama mungkin di peringkat yang lebih jauh lagi.